Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nampak ramai Datuk, tapi saya rasa macam tak berapa dengar je malam tu. Kita mungkin mikrofon ni tak bunyi ke? Macam boleh no? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tu dengar ramai orang tu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa salatu wassalam ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in summa amma ba'du. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang berbahagia saudara pengacara majlis yang saya hormati, lagi saya muliakan yang berbahagia Al-Fadil Datuk Kazim Ilyas Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz selaku ahli panel kita pada malam ini, ahli panel yang pertama. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Yaqub Yusra bin Yusof Triple Y pada malam ini juga turut bersama-sama dengan kita, Alhamdulillah. Dan juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel yang telah selamat sampai ke negeri Kedah Darul Aman kita pada hari ini, iaitu di hari program kita ini, iaitu program Hari Peladang Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri Kedah tahun 2023. Dan juga terima kasih kepada pihak penganjur dan juga terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan hadirin, ibu ayah muslimi muslimat yang turut ramai-ramai membanjiri Hari Peladang Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri Kedah pada tahun ini. Alhamdulillah, pada malam ini tuan-tuan kita tengok ramai sekali pengunjung-pengunjung kita. Kesian juga hak yang mai terpaksa kena berdiri tu, no? Kalau boleh letak kasut bersila tang tu boleh tak? Kesian kat tu, no? Nak berdiri lama lagi tu. Kita baru nak mula dengan moderator je, tak masuk ahli panel lagi. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini, malam yang pertama daripada program Hari Peladang Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri Kedah ini, kita anjurkan forum Bicara Murabi dengan bertemakan Malam Cintai Rasul. Jadi mudah-mudahan semua pencinta-pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat membanjiri taman-taman ilmu yang diadakan dalam program pada hari ini. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sebelum saya meneruskan forum perdana kita pada malam ini, iaitu forum Bicara Murabi ini, tuan-tuan, saya ingin juga mengumumkan kepada tuan-tuan bahawa pada malam ini ada forum perdana, pada malam esok ada malam himpunan Al-Ustaz berselawat juga di pentas ini. Kemudian malam berikutnya ada malam himpunan ikon anak muda bersama dengan ikon-ikon anak muda. Salah seorangnya ialah Ustaz Firdaus Firabi, TikTokers, Imamus, semualah sekali lah. Imam lagi, TikTokers lagi bersama dengan rakan-rakan dia. Dan yang malam yang terakhir, malam 4 hari bulan Jun itu, iaitu malam bersama dengan artis kumpulan Raihan. Jadi untuk orang-orang di negeri Kedah ini, kita harapkan tuan-tuan dapat bersama-sama memenuhi ruangan-ruangan yang disediakan di sini untuk kita penuhkan sambutan Hari Peladang Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri Kedah. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sempena forum Bicara Murabi kita pada malam ini, pada ruangan ataupun pusingan yang pertama ini, saya nak menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Ustaz Muhammad Yaqub Yusra bin Yusof untuk menceritakan kepada kita tentang cintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita dambakan. Silakan yang berbahagia Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair, amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini pembubaran dun ke apa ni? Oh, bu usi, okey.
Oh, duduk tu. Oh, boleh. Risau kita kan. Musim-musim pilihan raya ni. Oh, baru selesa. Tidak rasa boleh. Minta maaf tuan-tuan, majlis ada kecelaruan sedikit, perebutan kerusi. Jadi silakan yang bagi Okey, baik. Tarik boleh yang berhormat. Boleh. Okey, baik. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Terima kasih pada sahabat dan guru saya Fadil Ustaz Lufi. Tak dilupakan ayahanda tuan guru kita Al-Fadil Ustaz Kazim Ilyas dan tuan-tuan muslimin muslimat, rakan-rakan penganjur dan semua yang saya tak mampu sebutkan nama, jabatan-jabatan yang terlibat nak memastikan pelaksanaan kejayaan program macam ni bukan mudah tuan-tuan. Kita yang main ni tuan-tuan rasa mudah ya. Nak cari parking 10 minit pun kita berletak 4 jam setengah. Tetapi pelaksanaan nak memastikan kelangsungan perjalanan program pada malam ni tuan-tuan, mereka memerlukan ruangan, masa, tenaga, duit ringgit, macam-macam. Daripada pihak APM, daripada pihak peladang, daripada pihak segala lembaga-lembaga yang terlibat tu, lembaga pertubuhan peladang, kan, lembaga tak kira lah apa-apa benda pun, semua yang terlibat ni nak memastikan itu ada yang mungkin tak tidur malam, tetapi mudah-mudahan dengan asbab kehadiran orang yang hadir memberikan ruangan pahala kepada semua yang terlibat, sama ada yang disebut ataupun yang tidak disebutkan, kerana Allah Subhanahu wa taala telah pun menyebut faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Pada Allah Subhanahu wa taala, pada setiap yang tuan-tuan yang kita lakukan akan ada balasannya insya-Allah. Hadirin muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang apa benda yang perlu kita buat untuk kita nak memastikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul itu sentiasa duduk dalam keadaan yang rasional dalam kehidupan kita. Mutaakhir ni kita tengok manusia ni berbalah dalam segala bentuk benda. Objektif nak suruh sayang kepada Nabi, tetapi kita cuba nak mengiyakan hanya dengan satu pendapat dan menafikan banyak pendapat yang lain. Berlaku perbalahan. Semalam saya tengok pun lah, pakak duk berbalah. Pakak duk hentam, yang ni hentam grup A, yang ni hentam grup B. Tuan-tuan, sepatutnya apa yang Nabi cuba bawa? Nabi SAW diutuskan oleh Allah untuk menyatukan, bukan nak mencari titik perbalahan. Objektif Nabi diturunkan tu menyatukan orang ramai. Aus wal Khazraj itu disatukan. Kabilah-kabilah Arab ni dulu memang perangai mereka kerja berkeli. Mereka ni bukan 3 line, 7 line tuan-tuan. Benda kecil-kecil pun kira nak bergaduh. Kita duk rasa kita ni samsing dah. Mereka lagi samsing. Hal-hal yang kecil pun mereka akan berperang. Bayangkan nak meletakkan batu Hajarul Aswad, disebut oleh Dr. Mustafa As-Sibai dalam kitab Sirah Nabawiyah. Hanya dengan nak meletakkan batu Hajarul Aswad, sehinggakan mereka nak declare peperangan sesama kabilah. Kalau kita nak fikir, Allah, pilah letak yang nak berkelinya siapa? Bukan takat berkeli bertumbuk orang aku. Kalau takat berkeli lawan starlight seorang sekali, lawan jentik-jentik jari tu boleh lawan, kira tak? Ni kira nak berperang sehingga kan nak hang bawa geng ni geng naga, yang ni bawa geng kuda, lah gaduh. Bergaduh sampai peringkat bawa pada berbunuh-bunuhan. Maka Nabi SAW diutuskan apa? Untuk menyatukan manusia. Tuan-tuan, benda pertama, apabila tuan-tuan dan saya nak bercakap tentang kasih kepada Allah dan Rasul, maka belajarlah untuk berlapang dada. Takut kita tengok kan, golongan yang A akan hentam golongan yang B akan hentam yang A. Saya ingat waktu saya nak balik Malaysia dulu, waktu duduk di Mesir 2014 saya nak balik. Saya tanya kepada almarhum Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam, ketika tu saya khidmat dengan beliau dalam daurah hadis di Kahirah. Saya tanya dengan Syekh, Syekh nanti bila balik Malaysia banyak bab-bab khilaf yang berlaku. Macam mana nak berhadapan dengan bab ni?
Sebab orang awam makan banyak, terkeliru yang tak pernah habis pun. Dan sampai hari ni pun kita masih berbalah, setiap bulan akan mai lah. Hari ni nak mai bulan Allahumma salli samad, korban, orang akan bergaduh bab korban. Bulan musim tarawih, orang bergaduh bab bilangan rakaat tarawih, bab kunut, bab benda-benda yang tak sepatutnya pun berlaku. Baca Yasin malam Jumaat, talqin di kubur. Sebab tu nak buat, tak mau buat sudah. Tak menjadi satu kepaksaan dan tidak ada satu pun hadis yang melarang. Syekh Hamid Azam dia pesan, bertata pegang malam ni. Kita ambil sama-sama di atas bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasul adalah dengan kita belajar untuk berlapang dada kerana ini yang diajar oleh Nabi SAW. Syekh Hamid Azam pesan, dia kata, apabila tersimpul di antara dua simpulan, dua ikatan, jangan pernah diikat dengan simpul mati. Maksudnya tuan-tuan, bila bertembung di antara dua ikatan, maka jangan kita ikat mati kerana mungkin di antara dua simpulan tadi ada betul dan ada salah. Mungkin dua-dua betul ataupun mungkin dua-dua salah. Seperti mana tuan-tuan dan saya memandang botol air ni tuan-tuan. Kita pandang botol ni tuan-tuan daripada sudut pandangan saya dan pandangan tuan-tuan. Kita nampak dengan satu objek, yang pertama sifat dia panjang. Yang kedua sifat dia berwarna biru, ada stiker-stiker tu, maka daripada jauh kita nampak warna biru. Yang ketiga kita nampak transparent. Bentuk transparent. So tiga sifat tu mutlak kalau kita pakat buat undian pun insya-Allah semua sepakat. Sepakat tak? Sepakat tak? Ke ada yang nampak lain? 2 kali Jumaat tu. Malung, buat elok, malung. Tak ada minta maaf kat suami lagi. Ada yang nampak lain tak? Sifat yang pertama kita nampak sifat botol ni panjang. Yang kedua kita nampak transparent. Yang ketiga kita nampak warna biru-biru stiker tu. Dalam keadaan kita dah sepakat ni, ijma' dah ni, kita jumhur dah. Kalau kita semua setuju bahawasanya memang botol itu ada tiga sifat yang sama. Tanpa berbalah. Tiba-tiba ada orang yang kata, dak, hampa semua salah. Aku seorang betul. Kita kata, hang nampak apa pula dah hang ni? Dia kata, aku nampak yang pertama botol itu kecil je. Dah satu dah, pelik dah bercanggah kita. Kita nampak, kita dah hang nampak tak? Transparent air tu. Tak ada. Botol tu tak ada air langsung. Dia ni perasan pagi tadi tak sarapan pil kuda, mesti gam cak senapang. Kita kata yang ketiga, hang nampak tak stiker warna biru? Tak, dia kata stiker-stiker tak ada. Aku tak nampak tiga benda tu. Tuan-tuan, ketika tu, adakah kita akan mempertahankan hujah kita yang pertama tadi? Kita akan pertahankan. Sebab apa? Sebab zahir daripada ainul yakin, mata kita, mata saya, mata tuan-tuan, beratus orang, kita nampak dengan sifat yang sama, maka kita akan pertahankan. Kami nampak tiga panjang, transparent stiker. Awak hang kata lain pula. Dia kata betul, aku nampak yang tu. Baik tuan-tuan, saya nak tanya, siapa betul dan siapa salah? Ketika tu, kita akan rasa kita je betul. Dia pula kata, hang ni biar betul, hang tengok bagi dia kata betul, dia nampak. Tak ada panjang, tak ada stiker, tak ada transparent. Maka mulalah kita akan bergaduh. Sedangkan tuan-tuan, hanya daripada sudut pandang yang berbeza, menampakkan penampakan yang disebutkan tadi. Baik, saya tunjuk daripada ni, tuan-tuan nampak yang pertama. Bila saya kalih tuan-tuan, saya tunjuk macam ni. Tuan-tuan nampak apa sekarang? Nampak apa? Berubah tak? Kan dah berubah? Objek yang sama, hanya daripada sudut pandang yang berbeza, telah mendatangkan hasil yang berbeza. Maka sebab tu tuan-tuan, belajarlah untuk kita ini, belajar adab berkhilaf. Agar kita sentiasa boleh belajar menghormati orang. Ya, mungkin kita tak pernah jumpa dalil berkaitan bab tu. Kerana mungkin pembacaan kita terhad, ilmu kita masih terbatas. Maka orang yang bercakap dan buat, dia bertanggungjawab di atas perbuatan dia. Jangan bimbang. Yang dia cakap, dia kena jawab. Yang dia buat pun dia kena hadap. Maka justru yang pertama, pembukaan pada malam ni, saya mengajak tuan-tuan, kita belajarlah adab berkhilaf. Belajar menghormati orang. Belajar menerima pendapat orang. Ya, mungkin pendapat dia tak kena selera dengan kita, tetapi mungkin bersesuaian dengan kehidupan dia. Bersesuaian dengan pendidikan dia. Bersesuaian dengan cara tarbiyah dia. Maka jangan pernah disamakan kehidupan kita dengan kehidupan orang. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sentiasa mengajarkan kepada kita untuk jangan mengutamakan kepentingan diri, tetapi banyaklah mengutamakan orang lain. Nabi jarang memikirkan tentang rumah Nabi, tetapi Nabi sentiasa mengutamakan tentang ummah dalam kehidupan Nabi. Kerana saat kita banyak memikirkan tentang rumah, maka wujud sifat keakuan sahaja. Semua tentang kita, cari duit untuk kita, cari semua untuk kita. Maka belajarlah untuk memikirkan tentang ummah. Nescaya itulah sebenar-benar kecintaan kita, dengan cara dizahirkan dalam kehidupan yang tak perlukan modal. Bersangka baik tak perlu modal, tuan-tuan. Kalau cerita bab sedekah, mungkin perlukan duit. Nak cerita bab jihad, perlukan keberanian, perlukan tenaga. Kalau nak cerita bab mungkin buat kerja-kerja yang besar, mungkin kita perlukan riang yang banyak. Tetapi dalam bab bersangka baik, semua orang mampu buat. Lah ni juga. Tak kisahlah tuan-tuan berpegang dengan warna politik apa sekalipun, kefahaman mazhab apa sekalipun, memegang kepercayaan dari segi tauhid apa sekalipun, selagi mana tidak bercanggah dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka teruskan dengan mencari ilmu, tambah kefahaman dan belajar berlapang dada. Saya pergi ziarah Syekh Zainal Asri 3 hari yang lepas. Masyitah datang yang kemalangan buta mata tu kan. Dia main duduk 3 hari di tempat saya. Dia kata dia teringin nak pergi ziarah Syekh Zainal Asri. Saya tak apa nak bawa. Saya telefon Ustaz Wadi. Ustaz Wadi kebetulan ada di Redang, di Terengganu, di luar kawasan. So dia kata apalah bawa Syekh Zainal Asri. Waktu bawa Zainal Asri, kalau tuan-tuan Syekh Zainal Asri ni, dia orang kata lah apa kat dia. Dia tak pernah kok nak melawan. Sabar saya atas raja manusia lah, sabar dia tu. Orang buat naya kat dia ni tuan-tuan, Allah, berepisod-episod. Kalau cerita bawang putih, bawang merah, zoom in, zoom out tu, tak tahu berapa episod dah. Apa orang tak kata, apa orang tak hantam. Yang syoknya Sayyidina Asri ni, Pak Long ni, orang kata kat dia, dia minta maaf. Orang kata kat dia, dia buat video, minta maaf. Dia tak ada nak mempertahankan saya, ya Allah Rabbi tu raja manusia lah. Lepas tu kalau kata kita berkhilaf dengan dia pun, belajar ilmu adab dengan dia. Pergi ziarah dia tu, kita abang nak ziarah sekejap, dia jamu makan, dia masak, Allahu Rabbi. Dan dengan izin Allah, Alhamdulillah, satu benda yang baiklah pada Masyitah, walaupun dah disahkan buta kekal, Syekh ada pesan satu amalan, dan dia ikhtiarlah untuk pergi jumpa. Dan hari kejadian tu menangis dia. Sebab walaupun dah disahkan buta, adalah satu benda yang diusahakan, tiba-tiba Allah bagi ada flash dalam pandangan mata dia. So dia akan datanglah setiap bulan untuk teruskan rawatan tu. Mudah-mudahan Allah memberikan keajaiban yang berlaku. Mustahil pada manusia, tak pernah mustahil pada Allah. So dalam pasan Masyitah ni sama, dia punya kemalangan macam saya. Kami sama-sama pecah kepala, parut pun kami sama. Ni bukan parut 3 line tuan-tuan. Ni parut accident. Sama pecah kepala, 33 jahitan, saya patah kaki, dia pun patah kaki. Cuma Allah izinkan dia dicabut satu nikmat penglihatan dengan buta kekal. Kakinya masih dalam proses, kami patah hancur. Jadi perlukan proses untuk penyembuhan lah. Mudah-mudahan Allah bagi kesembuhan yang baik pada beliau. Jadi tuan-tuan, asas yang pertama, meletakkan kecintaan kepada Allah dan Rasul, belajar berlapang dada, insya-Allah semua akan jadi sangat cantik. Nanti kita akan pergi kita akan tuntaskan perbincangan secara dalam. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan. Tuan-tuan yang duduk di belakang, tuan-tuan main bersila ke depan ni pun tak apa, rabat atas petas pun tak apa. Jangan duduk taribau Ustaz Lufi je. Sian tuan-tuan, saya tengok duduk berdiri tu lengoh. Lengoh main duduk. Jangan duduk bersila depan ni boleh main atas petas pun saya rasa tak roboh kot petas tu sana. Sebab depa dah try dah untuk, kalau Blackpink main pun tak roboh ni. Jadi mainlah main. Jangan duduk berdiri rapat-rapat kesah, tak ada masalah. Maklong hak segok-segok belakang tu tak nampak maklong. Gencu tak nampak gencu warna merah. Muka tak nampak. Main duduk depan ni tak ada masalah. Insya-Allah moga Allah bagi keberkatan, berkata wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Dalam pusingan yang pertama tadi, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ada kemanfaatan, ada kebaikannya yang dapat sama-sama kita kongsikan. Yang bahagia Ustaz sebut kepada kita tadi beberapa perkara, kalau tuan-tuan ingat tak?
Kau ingat botol tu je. Ingat botol, ingat ayak. Lepas tu ayak tak ada. Tu lah orang Kedah ni. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, dia buat isu pasal itu, dia boleh jadi berbalah tuan-tuan. Baik. Jadi saya nak sebut tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Ustaz sebut yang pertama sekali kita cari titik persamaan. Boleh ingat no? Saya boleh ingat tu. Yang pertama cari titik persamaan. Jangan duk bergaduh lah kita. Semua orang kata ni, kalau kita tanya ayak apa ni? Ni pun tuan-tuan boleh bergaduh ni. Ayak apa ni? Saya tanya laki-laki belah kiri, tangan kiri saya, ayak apa? Orang perempuan ayak apa? Ada orang jawab ayak mineral, ada orang jawab ayak minuman. Yang sebenarnya ayak apa? Yang jawab ayak mineral tu betul lah. Sebab dia tengok pada tudung. Tudung biru dengan tudung hijau ayak mineral. Kalau tudung putih, ayak minuman. Osmosis. Ustaz jawab osmosis, mereka jawab ayak minuman. Nampak tak? Itu tuan-tuan. Jadi tak payahlah kita cari. Yang pentingnya ni ayak menghilangkan dahaga. Cik Ustaz, no? Boleh ambil wuduk dah ayak Ustaz? Boleh. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Yang kedua, Ustaz sebut kepada kita, belajarlah menjadi orang yang beradab. Belajar untuk kita memahami adab. Bagaimana adab kita sesama manusia, adab kita kepada pemimpin, adab kita kepada sesama orang yang dipimpin, adab kita kepada ulama. Itulah tanda cinta kepada Nabi SAW. Yang ketiga, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Ustaz juga ajak kita tuan-tuan semua untuk kita hidup dalam keadaan menjadi orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, iaitu dengan berkasih sayang sesama kita. Jangan berseteru. InsyaAllah mudah-mudahan ada kebaikannya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum saya tahu semua tuan-tuan ni duk temu Datuk dulu. Semua duk temu Datuk cakap ni. Jadi saya cakap dulu sikit. No, ni tak sabar ni abang-abang kok kita ni. Dia duk cakap, orang nak dengar Datuk cakap. Nanti tak. Saya nak kena habaq banyak benda. Yang pertama tuan-tuan ialah pada malam ini kita ada petugas-petugas yang bawa beg warna putih. Mana dia main ke depan ni? Petugas-petugas kita yang bawa beg warna putih ni, mereka melancarkan kutipan sumbangan ikhlas. Bukan kutipan derma, kutipan sumbangan ikhlas. Ingat baik-baik. Untuk program Bicara Murabi Malam Cinta Rasul yang akan diadakan seketika nanti, iaitu kutipan pertama selepas kutipan yang akan kita lancarkan ini ialah selepas Ustaz Yaakob cakap Ustaz lah. Jadi saya minta petugas-petugas kita yang bawa beg putih akan masuk ke celah-celah tuan-tuan ni. Jadi tanda tuan-tuan dan puan-puan seorang yang ikhlas untuk memberi sumbangan, bolehlah memberi sumbangan kepada mereka. Baik. Yang kedua tuan-tuan, program Hari Peladang Penternak dan Nelayan Negeri Kedah ini, dia disertai dengan pameran-pameran daripada agensi-agensi kerajaan. Dia ada pertubuhan-pertubuhan, dia ada lembaga-lembaga dan sebagainya. Lembaga hitam ke putih saya tak tahulah. Tapi macam-macam jenis agensi yang ada sini. Dan juga ada binatang-binatang yang dipamerkan. Ada kambing sama besar dengan anak lembu. Boleh tengok malam ni. Kambing tu jual Kedah tak tahulah. No, dan bagai-bagai lagi pameran. Kalau siang tak dan malam tak dan, tuan-tuan main belah siang insya-Allah. Baik. Itu sedikit pengumuman yang saya nak sampaikan. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung bicara murabi kita pada malam ini, Malam Cintai Rasul. Kita nak teruskan kepada ahli panel kita yang pertama tapi cakap yang kedua. Iaitu yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim bin Ilyas Al-Hafiz yang datang dari jauh pada malam ni pakai baju Melayu segak. Dia nampak variasi di sini kan. Ada yang pakai jubah, ada yang pakai baju Raihan, ada yang pakai apa ni? Pakai baju Melayu sampin, lengkap, bersongkok lagi. Alhamdulillah, menggayakan gaya seorang ahli parlimen barangkali. Ahli parlimen tak jadi. Baik. Jadi tuan-tuan, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan yang berbahagia Datuk dengan tajuk kita pada malam ini, iaitulah Cintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Lutfi, terima kasih Ustaz Muhammad Yaakob, terima kasih kepada penganjur tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya minta pada sahabat Rustia kita cari tisu. Tengok peluh Ustaz Lutfi simbah tuan. Panas duduk atas ni. Spotlight duduk suluh.
Panas peluh. Bersimbah peluh. Itu kita tunggu sahabat kita ni, mana dia buat tisu ni. Yang tak peluh siapa? Yang tak peluh kerusi tu ya. Satu kipas angin mental agak dia. Tak mana faham. Tak faham sudah tuan. Saya duk tengok pada tadi, siapa dia duk atas kerusi tu memang sejuk bedi lah. Tuan, mana faham. Tak faham sudah. 2 kali ulang lah tu. Tuan ni tuan. Siapa jadi kerusi untung malam ni tuan. Sejuk nak lari tak boleh, duk tahan juga tuan. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. InsyaAllah kita terima kasih. Saya seronok tengok Ustaz ahli panel kita tadi, dia buat analogi tentang pandangan yang berbeza. Jangan duk tarik yang pusingnya. Pusingnya tu saya duk tarik wayar, cabut ni. Tu dia. Hero kita kenal. Hak bawah tu tak tarik ke atas tu, hak tu. Corong lah tu. Kita buat dia. Alhamdulillah. Dia lega say. Terima kasih. Kesian kat kerusi tu. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang saya hormati. Subhanallah. Tuan-tuan oi, saya pergi ke tempat perang Badar. Saya pergi tengok beberapa nama yang dipahat sebagai orang yang syahid di dalam perang Badar. Dan saya ziarah makamnya. Saya pergi di situ tuan-tuan, saya cari 2 telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih ada, yang belum terkambus lagi dan belum dikambus. Ada 2 telaga. Saya ziarah Badar ni bulan 9 tahun lepas, tuan-tuan. Allahu Akbar. Bila duduk di situ, saya tengok tempat di mana orang-orang berkumpul sebelum orang-orang musyrikin daripada Mekah berkumpul sebelum nak berperang dengan orang-orang Islam, nak menyerang Rasulullah. Saya duduk di situ, saya tengok, saya boleh bayang tuan-tuan, bagaimana malam tu mereka berseronok beramai-ramai, sembelih unta, menyanyi ramai-ramai. Sebab apa? Besok mereka akan berperang dengan tentera Islam yang jumlah dia 300 lebih. Sedangkan mereka pada masa itu jumlahnya 1000. Dan mereka merasakan bahawa mereka akan menang kerana jumlah mereka yang ramai. Lalu mereka pun malam tu enjoy. Seronoklah, seronok tuan ni. Pasal apa? Besok kita akan hapuskan tentera Islam. Bila tentera Islam ni terhapus, maka Islam akan beranak baik di Madinah ataupun asalnya daripada Mekah. Tuan-tuan yang saya hormati, bila saya lalu dekat makam, bila lalu dekat tanah perkuburan, saya berhenti pula tengok dekat batu tanda nama-nama yang syahid. Subhanallah. Saya teringat kepada ayat Quran. وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ. Jangan kamu kata orang yang mati syahid itu mati. Bahkan mereka itu hidup, tuan-tuan. Cuma mereka duduk dalam kubur ni taklah hidup macam kita. Mai dengar ceramah ni duduk cari popcorn, kacang kuda. Kan? Bukan macam kita lah, duduk cokor, tak ada kerja apa, main lato-lato. Bukan. Hidup mereka, alhamdulillah, jasamu dikenang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak apa Ustaz lu. Ustaz lebih memerlukan. Kami pun tiru juga tuan-tuan. Hak dahaga zaman perang kan. Hak nu lagi perlu, hak nu lagi perlu. Patah balik kat depan. Hak mati depan, mati tengah, mati hujung tuan-tuan. Allahu Akbar. Inilah semangat tuan-tuan ni. Nampak tak? Itulah jasa pengorbanan tuan-tuan. Tuan-tuan panah boleh balik. Kami panah. Sabar tak? Macam mana? Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Bila kita ziarah orang yang mati syahid, kuburnya, makamnya, mereka bukan mati biasa dan kita tak kata mereka tu mati. Allah Ta'ala kata mereka tu hidup. Maka kita ziarah ni bukan kita memuja mereka, bukan kita minta apa-apa daripada mereka pun, kita ziarah untuk menghidupkan hati kita.
Kita ziarah kubur ni tuan-tuan, orang-orang yang saleh, orang-orang yang dipanggil syuhada ni, untuk menghidupkan hati kita ni supaya hati kita tak mati. Bila kita ziarah, kita tengok, ya Allah, seronoknya hampa duduk dalam kubur. Mati syahid, mati mempertahankan Islam, mati mempertahankan agama Allah. Macam manalah hampa duduk dalam kubur. Banding dengan kita pula, apa yang kita pertahankan? Adakah kita mempertahankan Allah? Adakah kita mempertahankan Islam? Adakah kita mempertahankan Rasulullah? Aku nak banding dengan hampa ni lagu mana lah, ya Allah. Hai. Kalau lah aku mati besok, lagu mana lah aku dalam kubur. Ambil i'tibar. Bagaimana kita nak menunjukkan kasih sayang pada isteri kita? Terpulang pada tuan-tuan. Bagaimana nak tunjuk kasih sayang, penghargaan pada suami? Berbagai-bagai cara. Ada yang tunjuk kasih sayang pada isteri bawa pergi ke Langkawi. Naik kereta kabel. Sampai di atas, dia tolak isteri dah. Bye-bye mama. Boom, jatuh di bawah. Tanda sayang. Ada juga. Ada pula yang pergi lepas dekat kedai My Group. Mama pilah beli apa pun tak apa. Abang tunggu sini. Bayar sendiri. Macam-macam bentuk kasih sayang. Tuan-tuan yang saya muliakan. Di dalam bercinta, tuan-tuan. Panas gila, tuan-tuan. Ya. Ada lagi? Gila pun tak panas macam ni, tuan. Saya tengok spotlight ni betul-betul tala saya ni. Aduh, tuan. Selamatkanlah saya, tuan-tuan. Kalau ada kipas yang tu dia tala ke atas. Astagfirullahalazim, tuan. Tang mana noban. Tak apa Ustaz, ada sebab tu depa tala di atas tu. Ustaz, jangan ubah Ustaz. Kena karan tu. Jangan ubah. Tak apa, kita tengok apa tindakan Ustaz. Tak biar betul Ustaz. Sudah. Baru rasa Ustaz. Jasa mu dikenang Ustaz. Allahu Akbar. Baru terasa Ustaz. Alhamdulillah. Lega lah Ustaz. Baik. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kita sayang pada Rasulullah. Cinta pada Rasulullah. Ada orang yang di alam percintaan. Di alam percintaan. Tuan-tuan boleh kenal orang yang di alam percintaan. Ada yang kata Ustaz, orang yang di alam percintaan ni jerawat banyak. Saya kata dia main bulan. Tak pernah faham, tak faham sudah tuan. Ada orang kata di alam percintaan ni angau. Angau makan tak kenyang, mandi tak basah, lapar lah. Ada orang yang berada di alam percintaan bukan tidur malam. Malam-malam duk balas Telegram, balas WhatsApp. Allah, di alam percintaan rindu sangat. Kalau sehari tak jumpa, sehari tak sebut, sehari tak cakap, ya Allah rindunya. Daripada zaman bila Ustaz? Daripada zaman Piramli tu. Kalau kita cinta pada kekasih, tengok rumah pun jadi, tengok bumbung pun jadi, tiap-tiap hari skodeng Facebook dia, TikTok dia. Kalau cinta pada Rasulullah, apa tanda? Hang tak jumpa boyfriend hang, hang gelisah. Tak jumpa girlfriend hang, hang susah hati. Tak sebut nama Nabi. Tak selawat pada Nabi. Hari ni tak sebut Allahumma salli ala Muhammad. Nasib baik ada dalam semayang. Kalau tak ada tu, tiap-tiap hari kekasihku, kekasihku, kekasihku. Selawatlah. Yang hang ingat pada boyfriend hang, belum tentu dia ingat pada hang. Tapi hang selawat pada Rasulullah. Nabi balas selawat pada hang. Allah selawat pada hang. Malaikat selawat pada hang. Kita ni tuan-tuan, bila... Ya makcik, duduk. Tak leha? Duduk. Ada kursi kanak? Dah. Ada kanak? Ada. Tak apa. Kanak kalau tak ada kursi, main di atas ni. Belakang ni ada kursi. Backup singa.
Oh, adik kita berkorban tu, Allah, duduk sila bawah. Allah. Kak Som duduk bawah tu satgi nak naik tak boleh pula. Nak bangkit tak boleh sikit pinggang. Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita ingat pada girlfriend kita, boyfriend kita, belum tentu dia ingat pada kita. Tapi kalau kita ingat pada Rasulullah, pahala sudah sampai kepada kita. Kalau kita beri cinta kita pada orang, berapa ramai yang frust. Kahwin, sanggup bagi cinta pada suami. Lepas menikah. Kenapa Kak Som? Tak guna macam jantan. Nampak sudah. Berapa ramai yang sanggup berkorban untuk jantan. Jantan bunuh dia. Tak cukup bunuh lagi, tikam perut, rodok perut lagi. Berapa ramai yang cinta kepada tunang. Sanggup berkorban untuk tunang. Nak duit bagi, nak baju bagi, nak iPhone bagi. Besok nak menikah, kemah dah siap. Tunang lari balik kampung. Teriaklah nak darah tu Ustaz. Oh, nak teruna tak ada. Kita pergi pujuk, dahlah Somoy. Taklah, kita dah bagi macam-macam kat dia. Dia boleh lari balik. Tak guna. Sabarlah. Dak kak kak fikir tengoklah. Kita pun fikir tengoklah. Kak fikir tengoklah. Apa kita tak kisah kat dia. Kak kira tengok. Sat. Kau nak pergi mana? Ambil sempua. Nak buat apa? Kak suruh kira. Cik ni orang kata macam-macam kat cik, tapi cik tak kisah. Cik sayang kat dia. Orang nasihat macam-macam cik tak kisah. Hari ni, besok nak menikah, hari ni dia lari. Dia pergi mana? Balik kampung. Lah, pergilah hambat dia di kampung. Jauh kau oi. Di mana? Afrika. Lah. Sanggup korban tu. Dahlah semua. Ingat tak Ustaz Kazim kata hari tu, kalau kita kehilangan sesuatu, kita minta pada Allah, ya Allah gantikan yang lebih baik daripada hak lain. Dah, tadi Zuhur dah semayang dah, ya Allah gantikan Afrika lain pula. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, ini bukan orang Ustaz ni, ini orang Afrika tuan-tuan ni. Tuan-tuan, kalau kita sayang pada Rasulullah, ada pahalanya. Kita sebut nama Nabi SAW, ada pahalanya. Kita duduk dalam majlis memperingati Rasulullah, ada pahalanya. Apatah lagi kita mengamalkan sunnahnya, mengamalkan ajarannya. Berganda-ganda kita dapat, tuan-tuan. Jom kita cintai Rasulullah lebih daripada diri kita, lebih daripada mak kita, pak kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita. Kita letakkan manusia yang paling aku cintai ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serahkan balik pada Ustaz. Alhamdulillah, tengah semangat dan selawat tu ni. Alhamdulillah. Tak apa, sambung Ustaz Yaakob pula. Baik. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, penerangan yang begitu jelas, yang begitu menarik, yang seronok tak tuan-tuan? Ni perempuan seronok tak? Oh, perempuan tak apa nak seronok sekarang. Seronok tak? Oh, seronok alhamdulillah. Seronok apa? Seronok dapat mengingati Nabi. Seronok dapat bersalawat ke atas Nabi. Seronok dapat mendengar ilmu-ilmu, cerita-cerita tentang Nabi SAW. Kita membanjiri dataran kita, pentas utama kita pada malam ini, menzahirkan rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada yang bagi Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz yang telah bersama dengan kita tadi, tuan-tuan, dalam pusingan yang pertama menceritakan pengorbanan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada kesan dalam hati dan jiwa kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan kepada pusingan yang kedua untuk ahli panel yang kedua, iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Yaakob Yusra bin Muhammad Yusof. Kita cerita tak Ustaz? Ustaz cerita pasal cerita Nabi. Sayang Nabi, mengaplikasikan kehidupan sayang Nabi dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri. Kita nak ajukan soalan kepada Ustaz Yaakob. Boleh Ustaz no? Ustaz sibuk ni. Malam ni bersama dengan kita. Pagi esok bersama dengan TV9. Ustaz no? TV9? TV3 pada pagi esok. Tanyalah Ustaz. Termasuk juga lah Ustaz Kazim. Seluruh dunia. Selagi selesai sini, nak tala pergi tempat lain juga.
Kerana apa? Kerana nak mengajak semua manusia kepada mencintai Allah dan menyintai Rasulullah SAW. Ustaz, jadi kita duduk sembang tak saat ni, cerita suami isteri. Datuk cerita pada kita saat ni, kita nak menjadi umat yang sayang kepada Nabi ini, antaranya kita melihat kepada akhlak Nabi SAW. Kalau kita tak boleh nak melaksanakan yang berat-berat, mungkin ada yang ringan-ringan yang kita boleh buat. Jadi saya mohon Ustaz untuk bagi pencerahan kepada kita bagaimanakah akhlak Nabi yang sepatutnya kita ikuti. Silakan yang bagi Ustaz. Baik, terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Lufi, sahabat dan guru saya, dan tak lupa pada Fadhil Ayahanda, Tuan Guru kita Tok Kazim Ilyas, dan tuan-tuan muslimin muslimat yang masih setia bersama, mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan. Saya kalau setiap kali forum dengan Datuk Kazim ni, macam-macam nyanyi. Memang dulu suka hafal lagu kau apa tu? Oh, saya otak bersambung sungguh. Saya bab lagu ni tu lagu negaraku yang ingat. Lagu negaraku, lepas tu boleh lagu Blackpink sikit-sikit lah, tak semua. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tentang akhlak, Aisyah radhiyallahu anha pernah datang seorang sahabat namanya Sayyidina Abdullah Al-Jadali radhiyallahu anhu. Disebut hadis ini dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang dihimpunkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Ketika mana Aisyah ditanya oleh Abdullah Al-Jadali, apakah akhlak Rasulullah? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fi aswaq wala yajzi bi sayyi'atin sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfahu. Ada beberapa keadaan yang disebutkan bagaimana akhlak Rasulullah. Sebab tu tuan-tuan, akhlak suami orang yang paling kenal adalah isteri. Akhlak isteri orang yang paling kenal insya-Allah adalah suami. Time couple ni tuan-tuan, kita boleh berlakon macam-macam. Kan, waktu bercinta, berkapal ni tuan-tuan, kalau naik motor dua-dua duk olahraga punya mesra. Selepas kahwin, waktu tu barulah kita kenal, oh bini aku lagu ni, oh suami aku macam ni. Maka sebab tu adik-adik, anak-anak muda yang masih duk berkapal, tuan-tuan cepat-cepatlah menikah. Syu'ur menikah. Lah tak mohong saya abang sungguh, seronok. Seronok saya kan. Kalau tahu seronok sebelum sekolah rendah kahwin dah tuan-tuan. Alhamdulillah Allah bagi saya ada 6 orang anak. Semua lato-lato tuan-tuan, 6. Ada 12 lato-lato. Alah 6 kali 2. Ni anak-anak muda ni menikah. Tuan-tuan takut menikmati dalam keadaan tak ada menikah. Malaikat tanya, wahai si fulan bin si fulan, adakah kamu gay? Tuan-tuan nak jawab apa? Tak menikah? Usahalah. Mak-mak ayah pula permudahkan bagi anak-anak boleh menikah. Agar apa? Boleh mengimbangkan kebaikan dan menambah nilai pahala dalam kehidupan. Kesempurnaan iman itu dapat dijaga dengan pernikahan, insya-Allah, mudah-mudahan. Maka ketika Aisyah ditanya, Aisyah ni isteri, Ummul Mukminin isteri kepada Nabi SAW, maka selayaknya dia bercerita bagaimana akhlak Nabi. Yang pertama kata Aisyah, Rasulullah ni tak ada perangai huduh. Lam yakun fahishan wala mutafahishan. Nabi tak ada perangai yang tak elok pada diri Nabi. Malah Rasulullah memberikan teladan ni bukan ketika dilantik menjadi Rasul ataupun Nabi. Sebelum daripada tu Nabi. Daripada dilantik menjadi Nabi tu, Nabi dah jenis tunjuk perangai yang elok dah. Kita yang main ni tuan-tuan, lah ni mungkin nampak jenis sikit. Time zaman kecil-kecil, kita ni tuan-tuan, perangai huduh banyak. Curi moktan orang, bawa pelari slipper tu imam, pi mayang terawih, tu imam baca panjang, kita geram, dendam dengan dia, nak marah tu imam, dia tua dah, dia marah kita balik. Kita buat pelari tu kasut dia. Saya tahu sebab ayah saya tu imam, saya tak buat pelari lah, tapi orang buat pelari kasut ayah saya dulu. Tu abang kata, pok kena baca pendek sikit kot. Dia kata, okey. Kita macam-macam benda yang kita mungkin buat kesan. Tapi Rasulullah, Allah memelihara akhlak Nabi ini sejak daripada kecil. Sehingga kan gelaran Al-Amin, gelaran As-Siddiq, gelaran-gelaran yang baik itu telah orang bagi kepada Nabi SAW sebabkan akhlak yang baik. Pernah disebut dalam satu riwayat,
ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang perempuan Yahudi yang datang sebab nak uji akhlak Nabi. Maka dibawa satu buah orin yang masam. Dia bawa buah orin yang masam dengan niat dia nak bagi Nabi makan dan nak bagi Nabi marah depan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Maksudnya dia mai, dia bagi Nabi makan, dia kupas siap-siap, dia bagi Nabi makan dan nak bagi Nabi marah pada dia dan nak bagi orang lain tengok. Apa tengok ni Nabi ni. Perangai, perongoi, tak tentu halal. Dan dia jumpa dengan Rasulullah. Dia bawa, dipersembahkan dengan buah yang dia memang pilih, buah yang paling masam. Dan dia kata, wahai Rasulullah, boleh tak kamu makan tu? Aku nak tengok kamu makan buah ni. Dia kupas ya. Rasulullah ni tuan-tuan orang yang pandai, orang yang wisdom, orang yang bijak sana. Bijak sini, bijak di mana-mana. Nabi tengok buah tu pun Nabi tahu kata buah tu masam. Nabi duduk dengan para sahabat ni, ada Umar, ada Uthman, ada Abu Bakar, sahabat-sahabat yang sangat menjaga dan protek Nabi SAW. Maka Nabi tak mau kecewakan hasrat perempuan tadi, walaupun Nabi tahu buah tu masam, Nabi bersangka baik, mungkin dia tak tahu. Dia pula minta, wahai Rasulullah boleh tak makan terus, aku nak tengok kamu makan, nak puas hati ni, sonok, entertain Nabi. Nabi SAW ambil buah tu dan Nabi makan. Dalam riwayat sebut, sehinggakan ketika Nabi makan buah tu, sampai mata Nabi ni, mimik muka Nabi ni menunjukkan sesuatu. Kita kalau makan benda masam, muka jadi macam mana tuan-tuan? Dia jadi macam mata nak kenyik-kenyik sikit tu kan. Muka jadi macam uduh sikit lah, jadi macam tu sikit. Jarang orang makan benda, orang masam ni dia senyum tuan-tuan. Tu insyaAllah tuan-tuan 2 kali Jumaat. Makan benda masam tu, seorang tuan-tuan, hak tu cak senapang, insyaAllah. Maka Rasulullah ni tahan muka, tak mau bagi sahabat-sahabat tahu kata Nabi sedang makan benda yang masam. Nabi habiskan buah tersebut. Sahabat dah jadi pelik. Yang perempuan Yahudi nak test tadi tu, nyong-nyong dia belah macam tu ya. Sebab objektif dia nak bagi Nabi marah. Tapi Nabi boleh makan tanpa marah dia. Dan Nabi ucap pula terima kasih. La hawla wa la quwwata illa billah. Habis daripada perempuan tu dah pi, sahabat tanya, wahai Rasulullah, pelik ni. Kalau sebelum ni Nabi takkan buat perangai macam tu, Nabi mesti akan kongsikan makanan. Hatta disebutlah dari riwayat, kalau ada kurma pun Nabi akan pecah-pecahkan bagi pada sahabat. Apatah lagi buah oren yang dah memang ada pecahan-pecahan dia. Nabi pulun seorang makan. Nabi kata pada sahabat, ketahuilah bahawa perempuan tadi datang nak menguji sabarnya aku dan sabarnya kamu. Dia nak bagi aku marah dan nak tengok akhlak kamu pula protek aku dengan marah macam mana. Maka Nabi memilih untuk ra'ikan dia, biar Nabi sakit tak apa. Malah Nabi ucap pula terima kasih kalau kita tuan-tuan, mau marah, kita pergi ambil kanji bulan Ramadan baru ni tuan. Pergi ambil bubuk lambuk. Tengah duk makan tu kadang-kadang kita marah, apa bubuk lambuk, duk ada cengkeh, ada toge, ada halia saja ni, dia kata tak ada langsung daging. Lah tengah makan tu boleh duk maki macam-macam. Rasulullah makan benda yang tak kena dengan selera, Nabi masih bagi ucapkan terima kasih. Berapa ramai kita yang ni para suami yang selalu setiap hari mengucapkan terima kasih kepada isteri yang duk masak kat kita. Disebabkan normalisasi berlaku, isteri hari-hari masak, kita dah tak ucap terima kasih. Balik malam ni ucap terima kasih kat dia. Pegang tangan dia, abang sayang, abang ucap terima kasih. Maklum jangan duk rasa pelik bila suami tiba-tiba ubah tabiat. Dia kata 2 ya. Satu mesti nak mati dah, yang kedua mesti nak nikah lain ni. Tiba-tiba duk pegang tangan, duk gelentir pelik ni. Ubah buat tuan-tuan, benda tu benda pahala. Sebanyak mana jari suami tuan-tuan ni, sebanyak tu gugurnya dosa. Bayangkan kalau suami tuan-tuan ada jari lebih macam Hitrik Roshan. Tak akan dapat pahala lagi lebih. Ambil manfaat. Ucap dia terima kasih. Benda yang mudah untuk mendapatkan pahala daripada perkataan yang baik. Rasulullah tak marah dia. Yang kedua kata Aisyah, wala sakhaban fi aswaq. Rasulullah ni sekali-kali tidak akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang boleh menyakitkan orang lain. Nabi takkan menyakitkan orang, hatta kepada orang yang datang buat khianat kepada Rasulullah. Kita dengar dalam riwayat Sahih Bukhari, ada seorang wanita yang duk baling batu, baling najis, baling sampah kepada Rasulullah. Ketika dia sakit, Nabi buat apa?
Nabi pi ziarah dia. Nabi tak update kat status padan muka. #mati cepat. Tak ada. Nabi tidak bersorak ketika orang itu sedang diuji oleh Allah. Nabi tidak bertepuk tangan ketika orang jatuh diuji oleh Allah. Sebab tu dengan perkataan ni hati-hati. Nabi kata dua benda yang akan banyak merosakkan umat manusia. Lembek tidak bertulang, di antaranya daripada lidah yang tak bertulang ini. Al-lisan, lidah kita. Hati-hati. Akhir zaman ni tuan-tuan, mereka tak guna kuasa lidah. Dia guna kuasa jari. Netizen ni. Oh tuan-tuan, dia buat komen kata ke orang Allah, tuan-tuan. Sebab tu dalam perkataan cuba ubah. Ada beberapa benda disebut dalam kitab, dalam bab tasawuf. Ada benda yang tuan-tuan kalau jumpa orang jangan tanya bab ni. Yang pertama, jangan tanya bab umur. Jadi kalau jumpa dengan orang, jangan tanya bab umur dia berapa. Sebab kalau dia lebih muda daripada kita, kita akan rasa kalau dia ada ilmu, oh budak ni muda lagi. Yang kedua, kalau kita nampak dia lagi tua pada kita, kita rasa lah tua dah Pak Long ni. Maka diajarkan para ulama sebut, di antara benda yang kalau kita jumpa orang, jangan tanya bab umur. Yang kedua, jangan tanya soal pendapatan dia. Yang ketiga, jangan tanya soal status perkahwinan dia. Ada orang yang stres tuan-tuan. Hari-hari duk jumpa dengan orang, duk tanya bila nak menikah. Cuba tanya kawan-kawan kita yang duk masih forever alone. Tuan-tuan stres tu. Balik kampung, ya mak menakan tanya, hang ni tak mau menikah lagi ke? Lah. Nak cari jodoh ni bukan macam cari baju tuan-tuan. Mi ambil pakai, tak okey buang. Mana boleh lagu tu? Cari yang kena cari betul-betul. Tak apalah. Hidup ni bukan perlumbaan. Kawan tu menikah umur 25. Kita tak perlu macam dia. Tak apalah. Slowly but surely lah. InsyaAllah dampailah masanya kita usaha. Kalau orang duk tanya juga, kakak sebelah ni tanya bila nak kahwin, tanya suami Mak Long single lagi tak? Yang duk tanya. Yang keempat, jangan ditanya soal zuriat. Duk jumpa orang duk tanya bila nak boleh anak, bila nak boleh anak. Dalam Al-Quran, Allah cerita kepada kita dua rasul yang diuji lama tak ada anak. Ramai mana orang yang mana berstruggle dalam hidup mereka. Susah, duk usaha macam-macam. Saya kuliah baru ni di Kuala Terengganu, di Masjid Pengadang Baru. Pasangan suami isteri ni main salam, peluk. Suami dia tu peluk kita ni riau. Saya kata, kenapa abang? Dia kata, Ustaz, saya dah belasan tahun kahwin, tak dikurniakan zuriat. Kami dah buat IVF 3 kali. Satu sekali nak buat IVF tu kos sekitar dekat 20 ke 30 ribu ringgit. Doktor sahkan kami dua-dua ni tak ada masalah. Tak mandul, kami okey Ustaz. Cuma tak ada rezeki, menangis dia. Sampai dia kata, Ustaz, kami punya lafraz kepada ahli keluarga ni, dah 5 tahun kami tak balik raya di kampung. Sebab setiap kali balik kampung, orang duk tanya, Ustaz, bila nak boleh anak? Dia kata, Ustaz, kami akan bergaduh sebabkan pertanyaan-pertanyaan. Sebab tu Nabi takkan mengeluarkan perkataan yang menyakitkan orang. Kita pada kita nampak macam ambil berat. Kadang-kadang mak ayah sendiri pun jangan kesian kat anak-anak. Dia menikah lama. Adik dia kata, tengok adik hang baru menikah. Dah boleh anak. Tuan-tuan ingat dia tak reti. Dia pun reti. Cuma tak ada rezeki. Kadang-kadang dia ni ikhtiar ni. Dia kata, Ustaz, saya perubatan moden, perubatan tradisional. Tongkat ali, tongkat motor. Try habis dah tuan-tuan. Tapi tak ada rezeki nak buat lagu mana. Siang dia 15 tahun. Maka saya kata dalam Quran, Allah cerita tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Sarah, Siti Hajar. Tuan-tuan tengok daripada surah As-Saffat. Amalkan doa ni, Rabbi habli minas salihin, kurniakan kami daripada kalangan anak-anak yang saleh. Amalkan tuan-tuan ni, ambil. Surah As-Saffat ayat 100. Siapa yang belum ada anak, amalkan. Siapa yang dah ada anak, amalkan. Kita tak tahu bahagian mana doa kita yang Allah makbulkan untuk melembutkan hati anak-anak kita walaupun dah mungkin besar hari ni untuk dijadikan anak-anak yang soleh. Ibu-ibu lepas ni nak masak nasi gue tu, baca Rabbi habli minas salihin. Kita semayang dengan suami, suami sujud lama sikit, baca Rabbi habli minas salihin. Ulang, dan ulang. Pendek ya doa tu tuan-tuan. Amalkan. Nak kacau ayak, basak nak buat pagi-pagi ayak dekat suami, dekat keluarga, baca Rabbi habli minas salihin. Disebut dalam kajian, tuan-tuan buka Dr. Masaru Emoto. Tuan-tuan boleh buka dalam YouTube atau boleh buka buku dia, The Miracle of Water.
keajaiban ayak ni tuan-tuan. Dia buat kajian. Dr. Masaru Emoto adalah Presiden Air Dunia. Dia ni saintis seluruh dunia. Dia bos dalam bab ayak, persatuan ayak. Dia sampai masuk Islam, kaji tentang ayak sahaja. Dia kata the best water in the world adalah air yang dibacakan ayat Al-Quran. Ni orang bukan Islam dulu ni dapat taufik hidayah dengan asbab kaji bab ayak. Tuan-tuan tulis, Dr. Masaru Emoto. Detail pasal penceritaan dia. Sebab tu orang dulu-dulu tuan-tuan, nak buat apa pun dia serta doa yang baik-baik pada anak-anak. Nak tangguh anak tu, dia ajak kalimah tauhid. Mak kita kadang bukan mengaji tinggi pun, SRP pun tak ambil kadang-kadang. Tapi didik kita dengan agama. Ni sahaban fi aswaq. Dia tangguh anak, dia kata apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan ni masuk kot corong-corong telinga kalimah tauhid membesarkan Allah. Tapi hari ni tuan-tuan, kita mendidik anak dengan apa? Nyanyi lagu tak pelik-pelik. Duk tangguh anak ni, terpulanglah, mahu jadi apa, mahu jadi hantu, mahu jadi buaya. Dia pesan ke anak daripada dalam buan, nak jadi bewak boleh, jadi hantu tak apa. Bila besar anak panggil nakal, dia kata turun siapa tak tahu. Hei, hang doa dulu ni. Kita rasa benda tu kecil. Rasulullah ajarkan besar pada perkataan kamu, buruk pada perkataan kamu, bimbang-bimbang merangkak di padang mahsyar kelak dengan asbab langtangnya lidah dalam kamu berbicara. Hati-hati dengan dunia moden hari ini. Dengan sedikit kelantangan yang salah, mungkin disebarkan bertalian affiliate kepada orang ramai. Kalau dulu sebarkan satu perkataan, mungkin sampai kepada seorang dua. Hari ini sebar tuan-tuan, berjuta mata yang memandang. Bimbang-bimbang, tak mampu untuk kita kutip balik. Yang keempat, yang ketiga kata Aisyah. Wala yajzi bi sayyi'atin sayyi'ah. Yang dikatakan akhlak Rasulullah. Sekali-kali tidak Nabi akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuan-tuan, orang buat jahat pada kita banyak dan ketahuilah kita pun buat jahat banyak pada orang. Tetapi tuan-tuan, yang paling baik adalah jangan pernah membalas kejahatan tersebut. Ketika berlakunya perang Uhud, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji 70 sahabat yang syahid. Ketika Nabi balik tengok sahabat-sahabat Nabi yang syahid, termasuk Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi, Sayyidina Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhum, mereka Allah berikan keberkatan. Nabi menangis melihat keadaan sahabat-sahabat yang ada yang dibelah dada, dikerat telinga, dibuang lidah mereka. Pok-pok musyrikin ni jahat sungguh buat sampai macam tu, dan Nabi bersumpah untuk balas balik kejahatan mereka. Maka Allah turunkan ayat Quran. Allah pesan kalau kamu maafkan mereka, diberikan dengan dua kebaikan. Maka Nabi tebus sumpah tadi dengan membebaskan hamba. Maksudnya kalau balas kejahatan dapat satu je kebaikan, maafkan dia dapat dua kebaikan. Tuan-tuan, malam ni kita banyak orang kita pernah buat salah dan orang buat salah pada kita. It's not what you give you get back, what you give you get more. Kita belajar maafkan orang, moga Allah melembutkan hati yang orang kita pernah buat salah, memaafkan kita balik. Simple rule. Dunia ni akan harmoni bila kita tak balas kejahatan. Dia saya sebut tadi Syekh Hasnul Asri apa tak kena. Saya dengar dia cerita pasal dia ni macam-macam. Tapi tak benar. Dia nak hentam balik kawan tu, nak buat video khas, provoke balik. Tak ada. Jadi tak apa, kalau Allah nak angkat, Allah angkat. Kalau nak jatuhkan, jatuhkan. Konsep kita, sabar minta pada Allah. Serah pada Allah. Allah bagi ni, Allah takkan membebankan kita dengan ayat terakhir surah Al-Baqarah 286. Allah tidak akan memberikan bebanan di luar daripada kemampuan kita. Itu janji Allah, pegang yang tu. Dan yang terakhir akhlak Rasulullah, walakin ya'fu wa yasfahu. Nabi sentiasa akan memberikan kemaafan kepada orang walau sebesar manapun perbuatan salah yang dibuat. Tuan-tuan, dalam kalangan sahabat, tuan-tuan balik nanti study tentang Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu. Safwan bin Umayyah ini
hampir semua peperangan dia berperang dengan Rasulullah. Bukan geng Nabi, bermusuh dengan Nabi. Hampir semua. Badar, Uhud, Khandaq, Khaybar, sampailah perang Hunain berlaku pada tahun 8 Hijrah, baru dia sekutu dengan Nabi. Tu pun belum Islam. Baru sekutu, belum Islam. Dipendekkan cerita, walaupun dia bermusuh dengan Nabi, tuan-tuan tahu tak, Badar, Uhud, Khandaq, Khaybar, dia adalah funder terbesar kepada puak musyrikin. Safwan main ni kedekut dari riwayat sebut. Kedekut kecuali nak perang dengan Nabi. Hang main minta aku kalau nak buat program, contohnya nak buat hari peladang, pergi minta kat dia bantuan. Taubat, dia tak sponsor. Tetapi kalau habaq tajuk utama dia nak lawan Nabi, hang habaqlah berapa pun bajet, dia akan keluarkan. Dia pernah hantar pembunuh upahan nak bunuh Nabi di Madinah, yang dia namanya sabda Umar bin Wahab radhiyallahu anhu. Masuk Islam sepupu dia tu. Pi nak bunuh Nabi, berlaku satu keajaiban, Allah bagi lembut hati dia, masuk Islam sepupu dia. Kedekut ni tuan-tuan, dia memang kedekut sungguh. Harta takkan dikeluarkan pada benda lain, melainkan untuk bunuh Nabi. Sebab apa? Dia berdendam dalam hati ketika dia melihat perang Badar berlaku, ayah dia Umayyah bin Khalaf mati di tangan umat Islam. Maka lepas daripada tu, hang habaq dia nak apa, yang penting bunuh pada Rasulullah, aku akan bayar. Macam Haji Bakhil, bila Cikgu Ramli mai tuan-tuan, dia bagi berapa derma? RM1. Siapa mai dia bagi banyak? Cikgu Murni. Bila pi tuan-tuan, dia kata budak-budak lah kena pegang duit banyak. Oh, tak kedekut terus jadi. Sofal Mayah macam tu lah. Kalau mai tentang tajuk Rasulullah, minta berapa? All in dia akan bagi. Tetapi siapa yang sangka seseorang yang pernah bermusuhan dengan Islam, yang menjadi panglima perang bersama Khalid Al-Walid dalam perang Uhud, dia jugalah yang masuk Islam pada tahun 8 Hijrah selepas berlakunya perang Hunain, dan dia mengislamkan ribuan daripada kalangan sahabat-sahabat yang lain dan berada pada medan utama dalam peperangan selepas daripada masuk Islam. Allah memuliakan dia dengan syarat memberi kemaafan kepada orang. Anak-anak muda yang hadir malam ni, yang mungkin tadi tak semayang maghrib, percayalah rahmat Allah masih luas, tolong qada semayang kamu. Kakak-kakak yang masih ada gambar-gambar yang mendedahkan aurat, minta ampun pada Allah, buang gambar-gambar tersebut. Kita yang masih makan benda yang haram, bertaubat kepada Allah. Kalaulah harta tersebut melibatkan kita ambil pada hak orang, usahalah untuk ganti semula selagi hayat ada. Better late than never. Biar lambat daripada tak berubah langsung, kita usaha sama-sama. Belajar maafkan orang, kerana mungkin pada kemaafan tersebut ada rahmat yang besar kepada dia. Baru saya kalau di tempat kami di Madat, saya peruntukkan ada kuota khas untuk orang-orang yang terlibat dengan dada. Ada lebih kurang, kita buka baru ni kelas khas untuk elektrik. Geng-geng dadah di Sungai Petani, saya panggil mereka. Kita buat kelas untuk electrical M&E. Tak payah bayar apa, saya kata tak apa, saya atur pensyarah mai apa semua. Alhamdulillah kita buat 6 peringkat sijil, sampailah 5-6 bulan mereka ambil khusus. Baru-baru ni ada satu tahfiz mai kata kami tak ada duit nak buat electrical. Saya kata tak apa, saya hantar budak-budak ni. Kos sepatutnya RM40,000. Bila budak-budak ni pergi buat tuan-tuan, dengan pemantauan daripada orang yang ada pelesenan dalam bab M&E pula, electrical, cuma perlukan RM8,000 saja, dah selesai mau. Dia pun mai jumpa, dia kata Ustaz, alhamdulillah ada juga sumbangan kami. Sebab tu, dan tugas kita jangan duk judge orang lebih-lebih. Mungkin ada daripada kalangan ni yang kemuliaan mereka lebih mulia daripada kita yang main hari ni. Hari ni mungkin tuan-tuan dengan saya pakai jubah, kita pakai nampak oleh okey sikit, tuan-tuan jaga semayang, tuan-tuan ada dalam majlis ilmu, dalam majlis selawat. Mungkin ada anak-anak muda, orang-orang yang kita nampak mereka jauh daripada rahmat Allah, tetapi pengakhiran mereka belum sama. Kita tidak boleh memilih cara kita hidup, tetapi kita boleh usahakan untuk cara kita mati. Maka usahakan yang terbaik, mengambil akhlak Rasulullah dengan kadar kemampuan yang kita mampu. Yang penting buat. Tak perlu bandingkan kepada orang lain dan tak perlu tunggu pada kesempurnaan. Kita usahakan sama-sama. Wallahu a'lam. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada Yang Bahagia Ustaz Muhammad Yaakob Yusra dengan penjelasan kepada kita sebentar tadi berkenaan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz sebut tadi ada 4. Hak mana tuan-tuan ingat? Tak ingat hak mana Ustaz? Ingat hak mana?
Balik. Kadang ingat, lepas tu lupa pi. Masuk poin yang ketiga. Tapi tak apalah tuan-tuan. Sekurang-kurangnya tuan-tuan telah berada dalam majlis ilmu. Itu ada kebaikannya. Saya nak menarik perhatian tuan-tuan sedikit berkaitan dengan perkara yang ketiga yang Ustaz sebut tadi. Antara akhlak Rasulullah SAW ialah tidak menyakiti orang lain. Kan? Kita kena ambil tu tuan-tuan. Pada hari ini kita kadang-kadang rasa macam tak sengaja, kadang-kadang sengaja menyakiti orang lain. Macam soalan Ustaz sebut tadi ya. Dah kahwin, tanya bila nak dapat anak. Tuan-tuan ingat dapat anak pun tak tanya. Lepas dapat anak tanya lagi. Awak anak hang jantan semua. Mana hang betina? Tanya juga. Kalau dapat perempuan semua pun sama. Awak anak hang betina semua, jantan tak ada. Tak kena juga. Lepas tu hak jantan hitam-hitam. Awak anak hang jantan hitam-hitam. Hak perempuan tak hitam. Tak kena. Dia akan tanya sampai bila-bila. Itu antara soalan yang menyakiti. Kecuali lah kita tanya macam ni. Saya tanya, Ustaz anak berapa orang? Anak 6 orang. Latu-latu kali 12. Kali 6. 12 kali 2. Itu kira tu. Ni setiap kali jumpa tanya. Dan satu lagi tuan-tuan. Orang suka tanya menyakiti orang ni. Dia suka tanya depan-depan orang. Dia suka tanya depan-depan orang. Dia nampak kita main ni ambil Ustaz. Lepas raya tengok tengkok kancin pun tak lebur dah. Nak kata aku gemuk lah tu. Ni aku tak tahu kah? Nampak tak? Dia kata antara 3 ahli panel dengan moderator, boleh kat moderator lagi. Nak kata kat aku lah tu. Faham tak tu? Dan dia kata tu bukan di depan kita, di depan orang ramai. Nampak tak? Nabi tak ajak kita macam tu tuan-tuan. Dapat anak hitam tak kena, putih tak kena, gemuk tak kena, kurus tak kena. Dapat anak pondan lagi tak kena tuan-tuan. Faham tak ni tuan-tuan dirahmati Allah sekalian? Baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita nak teruskan kepada yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Datuk Kazim Ilyas Al-Hafiz dalam rancangan forum bicara murabi kita pada malam ini. Kita minta Datuk sambung untuk pusingan yang terakhir ini dan juga Datuk teruskan dengan kesimpulan. Silakan bagi Datuk. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Satu lagi soalan Ustaz. Bila nak habis forum? Nabi dah. Nabi dah. Lupa kaduk tanya, mau nak balik lah. Apa? Cara cakap tu. Apa ni? Bila nak balik? Esok Jumaat. Sudah entah. Tak apa, siapa nak balik, balik. Pasal apa? Hangat. Baliklah, di rumah ada aircon. Kak Leha nak balik. Kak Leha duduk atas tak. Balik rumah berlubang punggung. Menjuru tu apa? Balik duduk rumah, duduk atas sofa. Empuk. Rasa-rasa lengoh berdiri balik dah bau. Di rumah tu ada kusyen. Boleh lepak. Rasa-rasa nak balik pasal dahaga. Baliklah. Di rumah tu ada cowai. Baliklah. Ada cukup. Sini tak ada cowai. Li Chongwei dah. Tapi ingat, bila kita sampai di alam kubur, bila sampai di alam mahsyar, alam akhirat, tak boleh balik dah. Suka ke, naya ke, seronok ke, tak seronok ke, duduk sini, mangah, tak boleh balik dah. Tak ada pilihan. Semalam, saya kebumikan, uruskan, guru saya meninggal. Guru di sekolah saya. Meninggal, tiba-tiba meninggal. Bawa dia pergi kampung, balik kampung di Batu Kurau, uruskan jenazah dia, sampai ke bumi telkin apa semua. Sat. Duk saya buat kerja, duk penat, Allah ambil dia. Anak yatim 4 orang dia tinggal. Yang paling kecil kembar 2 orang. Umur baru 52 hari. Baru habis pantang isteri dah. Duk dalam kubur ni ke-6 tak boleh balik dah. Hangat ke, gelap ke, sempit ke, tak boleh balik dah. Dan kalau mati, boleh balik pula, yang hidup pula tak mau. Kemarin dulu, pergi tanam, maghrib tadi balik. Dengan kain kapak duduk atas kursi. Tengok drama pukul 7.
Kita keluar beli ayam. Terkejut kan? Loh, abang balik ke? Balik saya outing. Hanya asrama ke nak outing-outing? Tak boleh balik ke, oi. Allah. Kak, kita ni, jemaah haji, pergi haji ni. 21 Mei penerbangan pertama, 21 Jun penerbangan akhir. Akak-akak pergi hantar dekat airport, Bala Batas ke, airport KLIA ke, tak pun pergi hantar tabung haji tu. Akak-akak kata apa? Dekat mak kita, ayah kita, tok wan kita yang nak pergi haji. Tak apa tok oi. Di sana ada orang tunggu. Tabung haji tunggu. Besar pejabat TH dia tu. Apa-apa hal pun depa lah. Taklah takut sesat. Aku keingat nama hotel. Sesat pun tak apa. Petugas tabung haji, dia ada grup lipan bara. Oi. Baju merah, belang hitam macam lipan. Kerja dia cari orang Malaysia yang sesat, yang tak jumpa, yang tak larat, bawa balik ke hotel, bawa pergi hospital. Mak sesat duk gaduh mak oi. Depa duk tolong sana. Orang tabung haji kita ada. Nampak tak? Sebab tu kita sekarang ni pergi hantar orang Mekah, bukan teriak macam dulu Ustaz. Ya. Dulu teriak lah. Mak. Dulu babal tu. Doakan cik. Cik pula. Cik. Doakan mak. Mana satu cik, mana satu anak ni. Sekarang ni tak ada siapa teriak. Ha? Mak sampai Jeddah, anak tak sampai rumah. Bayangkan tuan. Mak dah sampai airport Jeddah. Buat ni. Apa? Video call. Oi, hampa agaklah. Sampai tapah mak oi. Mak sampai dah ke? Aku sampai lama dah. Hampa tak sampai Kedah oi. Lah, hak pergi Mekah sampai, hak balik Kedah tak sampai. Pergi lepak zoo negara tu. Allah, tuan-tuan. Sak-sak buat video call. Sak-sak buat video call. Allah. Tapi di hari kiamat, agak-agak kita boleh video call dah anak kita. Agak-agak di hari kiamat, siapa yang nak tunggu kita di padang mahsyar? Agak-agak dalam kubur nanti, siapa yang nak tolong ingat pada kita? Sekarang kita kena buat. Ada orang tuan-tuan yang selalu merindui. Sampai menyanyi. Rindu sangat-sangat. Sedih. Fras. Orang yang kita ingat tu, belum tentu ingat pada kita. Bayangkan tuan-tuan yang akan menunggu kita di hari kiamat, Rasulullah. Bayangkan yang merindui kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi Muhammad boleh buat pada kita? Nama dia syafaat. Minta pada Allah, doa pada Allah. Sampai Allah kata, irfa' ra'saka ya Muhammad. Angkat kepala engkau wahai Muhammad. Hari ini bukan hari sujud. Hari ini bukan hari semayang. Hari ini hari kiamat. Hari pembalasan. Nabi angkat muka dia, ya Allah. Selamatkanlah umat aku, ya Allah. Bayangkan tuan-tuan, kalau Nabi tak kenal kita. Kalau Nabi tak mengaku kita ni umat dia. Hari yang tak ada siapa nak tolong, hari yang tak boleh balik ke dunia, hari yang tak ada pilihan lain dah. Tadi tuan-tuan, saya kata hangat. Depa kalih air cooler. Saya kata hangat. Ustaz Lutfi kalih kipas selesa. Saya kata hangat. Depa tutup spotlight. Saya kata peluh bersimbah. Tisu dapat. Depa tengok mikrofon saya letak di belakang. Depa hantar meja. Itulah dunia. No problem. Segala problem can be solved. Selesai masalah. Tetapi bila masuk dalam kubur, gelap. Nak balik? No. Sempit. Nak balik? Gelap. TMB. TMB pun tak datang. Tuan-tuan ingat pekerja TMB tu angkat-angkat telefon. Ya, TMB care.
Ni TMB, ni rumah makcik gelap sungguh lah. Kata lah, mai hantar supply elektrik. Alamat makcik di mana? Jalan besar tu, Ustaz tu ada masjid. Belakang dia tu. Belakang dia bukan kubur. Baru masuk tadi, sat-sat gelap sungguh lah. Tak ada siapa nak hantar tu. Tuan-tuan, panahnya lampu spotlight boleh tutup panahnya matahari sejengkai di hari kiamat. Siapa boleh tutup? Panahnya saya di sini, mereka boleh hantar kipas 3-4. Panahnya kita dalam kubur, siapa boleh hantar kipas? Susahnya orang pergi haji. Ada tabung haji di sana. Ada muassasah, ada muassusah. Apa masalah kita? Ada hospital. Di Jeddah ada hospital. Di Riyadh ada hospital. Madinah hospital ada. Tabung haji punya hospital pun ada. Kita tak susah hati. Tapi yang kita sangat-sangat susah hati kalau Nabi tak kenal aku. Aku tak pernah selawat kat dia. Aku tak pernah amalkan sunnah dia. Aku tak pernah langsung duduk dalam majlis meraihkan memuji Nabi Muhammad. Malah nama-nama anak aku seorang pun tak ada nama Ahmad. Anak laki-laki aku tak ada seorang pun nama Muhammad. Malah aku benci nama Muhammad. Aku buang pula nama Muhammad. Aku tak mau nama Muhammad. Ada orang yang sanggup buang nama Muhammad pada anak dia. Angkat sumpah baru, tuan-tuan. Sebab takut akan jadi Islamofobia. Orang benci pada Islam, tengok nama dia Muhammad, anak dia akan diseksa bila pergi luar negara. Sanggup dia buang nama Muhammad. Allah, tuan-tuan, kita makan tak ikut sunnah. Kita berubat tak ikut sunnah. Kita sembahyang ikut dan kita puasa ikut suka kita. Baca Quran kadang-kadang, tiba-tiba, ya Allah, Nabi Muhammad tolonglah bagi syafaat pada aku. Dengan jiran kita bergaduh, dengan orang sebelah kita bergaduh. Tiba-tiba kita nak dapat syafaat daripada Rasulullah. Kita duduk di sini daripada jam 8.45, sekarang jam 10.45. Dengan orang sebelah kita tak salam. Senyum pun tak, tegak lagu tu. Dia khelinnya. Mai juga bewak ni. Bewak dia panggil. Tadi ustaz sebut dah, jangan duk benci ke orang. Kita pakai songkok hitam, benci ke orang. Kita pakai kopiah putih, benci ke orang. Kita pakai serban, kita benci ke orang. Tudung segi, benci ke orang. Tudung bawai, benci ke orang. Tudung oning, benci ke orang. Tudung labuh pun benci ke orang. Tiba-tiba kita kata, saya sayang Rasulullah. Ya Hanana Nabi Muhammad. Hanana apa hang? Hanana apa? Tak ada perasaan cinta pada Rasulullah. Bila tengok ustaz yang rajin berselawat, aku lemah perut tengok ustaz ni. Saat-saat Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, lemah perut. Lemah pasal apa? Yang hak lagu rock hang tak lemah. We want more. Tak lemah pula. Yang ustaz ada rajin selawat, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan yang saya hormati, Allahumma salli ala Muhammad. Biar pergi kat dia. Dia selawat dapat pahala, kita dengar dapat pahala, kita jawab selawat dia balik dapat pahala. Tapi ada yang cakap, aku lemah lah. Dia ni nak kata apa? Dia nak selawat, nak kata apa? Jom tuan-tuan, cari jalan macam mana Rasulullah nak kenal kita. Macam mana cara dia, ustaz? Kita buat apa yang Nabi suka. Apa yang Nabi suka, ustaz? Baca Quran. Apa yang Nabi suka, ustaz? Beri makan orang. Apa yang Nabi suka, ustaz? Menyambung silaturahim. Apa yang Nabi suka, ustaz? Nabi suka kita ni menyantuni anak-anak, menyantuni orang tua. Apa yang Nabi suka, aku suka. Apa yang Nabi tak mau, aku pun tak mau. Ini dalam pemikiran kita. Makanan ni Nabi suka, aku makan. Makan kurma. Oi, hang selera makan kurma no. Nabi suka. Anak-anak kita cuba tengok, suruh makan kurma. Dek, makan kurma ni. Nabi suka. Muek. Muek dia bunyi, tuan. Tak mau makan kurma. Dek, ni ayak Zam-Zam. Dia boleh cium ayam. Hai ingat kopi ke ada bau. Ni ayak Zam-Zam ni. Tak mau, tuan. Dek,
Basuh tangan dulu dek makan. Bukannya kotor. Tak buat apa pun. Basuh tangan kan sunnah. Tak mau tak. Dek, baca bismillah dek. Nabi suruh baca bismillah. Kampungan kata dia. Baca bismillah kampungan tuan-tuan. Allah, tiba-tiba nak duduk dalam kubur. Nabi ditanya. Kita akan ditanya. Man Rabbuka. Man Rabbuka. Siapa Tuhan kau? Lepas tu, man Nabi Yuka. Siapa Nabi kau? Jawab. Muhammad. Muhammad Nabi. Muhammad Nabiku. Agak-agak tuan-tuan, malaikat muka nakir kata apa? Bila kita kata Muhammad Nabiku, agak-agak dia kata apa? Muhammad kena. Nampak benar nipunya. Tuan-tuan ingat, malaikat tu orang Perak. Engkau kata Nabi engkau Muhammad. Ada engkau sayang Nabi. Orang hina Nabi engkau diam. Orang hina artis engkau pertahankan. Engkau tak pernah ingat pada Nabi. Tapi engkau ingat pada manusia yang tak pernah nak tolong kau. Nabi itu tolong kau. Kau nak rasa lapang. Bila ada masalah, Islam mengajar. Islam dibawa oleh Nabi. Nabi mengajar. Macam mana cara nak menghilangkan masalah? Nabi ajar pada engkau. Nabi membawa Islam pada engkau supaya engkau selamat di dunia, di akhirat. Tiba-tiba engkau kata, kau sayang pada Nabi, Nabi Muhammad, Nabi engkau. Tapi kau tak pernah langsung nak ingat kepada Nabi. Makam Nabi pun kau tak pernah ziarah. Bali engkau pergi. Las Vegas engkau pergi. Beijing engkau pergi. Wuhan pun dia pergi Ustaz. Umrah, ziarah makam Nabi, tak mau pergi. Dan jomlah kita buat umrah, ziarah makam Nabi juga di Madinah. Dia gelak macam tu tuan. Tengoklah, saya masih muda lah. Saya tak mau tuan. Ajak pergi Kashmir, dum meredum, sampai dia. Ajak pergi ke China, pergi dia. Ajak pergi Hong Kong, pergi dia. Ajak ke K-pop, pergi dia. Bukan kata ke K-pop, ke 5 pun pergi. Sebab nak tengok kapal terbang Korea. Astaghfirullahalazim. Dia tak tahu Kapten Kamarudin lagi hebat. Mana faham? Tak faham sudah tuan. Kapten Kamarudin dia bawa Sukhoi Malaysia, tegak lagu tu tuan-tuan. Oh, tu Kapten pilot Malaysia tu, dia bawa pesawat tu nama dia Cobra. Sebab tu nama kapal terbang tu Cobra. Dia tegak lagu tu macam ular tudung, Cobra. Malaysia je boleh buat. Korea apa pun tak boleh buat. Oh, Masya Allah, tuan-tuan yang saya hormati. Jom, tuan-tuan. Kita nak menuju ke situ. Di mana, Ustaz? Tu, di bawah tapak kaki kita. Kita pijak ni, di bawah tu tanah. Inilah tempat aku nak pergi ni. Yang tu yang kita tak perasan tu. Yang kita perasan, kita korek tanah, tanam pokok. Tapi kita lupa, satu hari aku akan ditanam. Macam mana aku nak duduk dalam kubur? Kalau aku tidak mencintai Rasulullah, menjunjung sunnah Rasulullah, taat kepada Rasulullah, sayang kepada Rasulullah, dan tundukkan nafsu kita. Aku hanya ikut Rasulullah, aku tak ikut nafsu aku. Berapa banyak tuan-tuan yang cuba mengikut hawa nafsu. Dia tak nak ikut sunnah. Dia tak nak ikut ajaran Rasulullah. Dia tak akan selamat tuan-tuan. Tetapi kita kena ingat, macam mana pun kita ni berjuang untuk Islam, tak tahu tuan-tuan, tak ada nilai gemuk, kecil sangat nak dibandingkan dengan sahabat, dibandingkan dengan Rasulullah. Tapi sekurang-kurangnya ada benda yang kita buat sebagai saksi di hadapan Allah. Aku pernah mengikut jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Last tuan-tuan, malam ni kita balik rumah, kita muhasabah. Kita muhasabah. Siapakah kita di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Umat Nabi Muhammad ni bilion tuan-tuan. Nabi Muhammad nampak tak kita?
Nabi Muhammad kenal tak kita ni? Kalau begitu tuan-tuan, macam mana aku nak tackle Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Supaya Nabi pandang kita, Nabi doa untuk kita di hari kiamat, Nabi bagi syafaat pada kita. Kita hanya selalu tackle orang yang meniaga, tackle pelanggan. Lelong, supaya pelanggan datang. Kami yang berceramah ni tackle orang, mari dengar ceramah, mari dengar ceramah. Yang meniaga ni tuan-tuan, siap dengar loceng lagi, lelong, 25%, 1,000 dirham, 1,001 dirham, tuan. Jual orang, tuan. Supaya orang tengok. Tuan-tuan, kalau orang tak tengok pun tak apa. Yang kita nak orang tengok sangat-sangat, orang itu ialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom tuan-tuan, kita tackle Nabi Muhammad walaupun Nabi dah tak ada. Walaupun Nabi tak ada di sebelah kita, tapi tuan-tuan, cara-cara yang kita buat yang membolehkan Nabi sayang pada kita, yang membolehkan Nabi ni rindu pada kita, yang membolehkan Nabi doa pada kita, yang membolehkan Nabi ni besok di hari kiamat doakan kita mudah-mudahan masuk syurga dalam keadaan hisaban yasira. Masuk syurga dalam keadaan mudah. Saya ni ustaz, Ya. berapa tahun tak tidur malam, ustaz. Kan saya tidur. Sebab tu saya seronok ceramah, ustaz. Sebab bila saya balik, saya boleh tidur dalam kereta. Kalau duduk di rumah, saya tak tidur. Saya boleh tidur dalam kereta. Panggillah ceramah di mana pun saya pergi, janji aku boleh tidur. Sebab saya teringin nak tidur, tuan. Nak rasa mimpi, nak seronok. Tapi saya adalah orang yang paling bodoh sekali. Kalau saya ni Allah tak bagi tidur, tiba-tiba malam-malam saya habiskan main Facebook. Saya habiskan tengok TikTok. Saya adalah orang paling bodoh lagi. Malam-malam duk tengok TV, tak ada faedah apa. Tengok bola. Allah Ta'ala dia bagi kita satu-satu benda tu tuan-tuan untuk ambil pahala. Bila kau tak boleh tidur malam, kau ambil wuduk, kau main semayang, kau baca Quran, kau selawat ke atas Nabi, Allah nak bagi sesuatu pada kita. Pandang baik kepada Allah. Lalu depan kita ni tuan-tuan, datang orang susah. Dia bukan saja-saja datang tuan-tuan, sedekah, ambil dia, sedekah dekat dia. Dapat pahala pada kita. Tiba-tiba mak sakit. Mak sakit. Mak kata aku nak duduk rumah hang, aku duduk seorang, aku tak boleh nak duduk siapa. Mailah mak. Mak sakit tu, Allah bagi peluang untuk hang dapat pahala daripada mak hang. Allah Ta'ala bagi kita isteri kuat beletih. Kadang-kadang Allah nak bagi pahala, dapat isteri kuat beletih macam tu. Sapang. Kadang-kadang makcik, Allah Ta'ala bagi pada kita seorang suami panah baran. Satu suami Allah tak tahu nak abang Ustaz Air, kalau tak tahu nak abang, tak usah abang. Allah Ta'ala nak bagi benda lain. Kadang-kadang Allah bagi kita anak cacat. Daripada situlah dapat kesabaran. Allah nak bagi syurga pada engkau. Kita nak kata Allah baik, Allah baik, Allah baik. Sebab itu tuan-tuan, malam nanti, bangun sepertiga malam. Ustaz, sepertiga malam tu bila, Ustaz? Pukul 11 ke? Pukul 12 ke? Pukul 1 ke? 1/3 malam sekira-kira sejam sebelum masuk subuh. Subuh 5.50. Sejam sebelum itu 4.50. Allahu Akbar. Mengadu pada Allah, merintih pada Allah, minta pada Allah. Supaya Allah ampunkan dosa kita. Allah berikan pada kita ni kebaikan di dunia dan akhirat. Allah bagikan anak-anak kita anak yang soleh. Suami yang soleh. Bapa yang soleh. Mak yang soleh, isteri yang solehah, mak solehah. Sebab saya dengar berita tadi, bapa dia rogol anak dia. Bapa kandung rogol anak. Apa nak jadi tuan-tuan? Yang mak pula projek dengan anak jantan, bukan seorang, 2 anak jantan dia. Dia projek dengan mak. Mak kandung dengan anak kandung, dia tak kira dah sekarang tuan-tuan. Siap rakam lagi anak dengan mak. Apa nak jadi ni tuan-tuan ni? Itu satu kes
Yang kita rasa Allah sedih lah. Tu belum masuk hak dibunuh lagi. Hang mengandung gerak dibunuh sekali. Bakar pula tuan-tuan. Kita minta pada Allah, tolong aku ya Allah. Apalah dosa-dosa ni, ampunkanlah dosa aku ya Allah. Mudah-mudahan bila aku sayang pada Nabi, aku ikut sunnah Nabi dalam rumah tangga, dalam keluarga aku, Allah pelihara keluarga aku daripada kejahatan. Fikir-fikirlah tuan-tuan tentang akhirat. Jangan duk fikir dunia je. Bilalah aku boleh beli H. Bilalah aku boleh beli King. Tak habis-habis. Kereta H, kereta King. Bilalah aku boleh beli lato-lato. Bilalah aku boleh beli iPhone. Duk cerita pak dunia je. Cuba-cubalah berfikir tentang rumah tangga kita yang kekal. Nama dia akhirat. Habis ya? Habis, alhamdulillah. Nak balik ya? Ustaz Yakun Nabi TV3. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita kira jumlah lagu yang dimulakan daripada awal tadi sampai yang terakhir, kalau kita dulu zaman kaset yang masuk dalam radio kereta tu, kira sebelah habis. Sebelah lagu tu habis. Tapi semua lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Datuk tadi adalah lagu-lagu berunsur nasihat untuk mengajak kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Kepada siapakah yang kita nak minta pertolongan pada hari itu? Bila kita semua dibangkitkan di hadapan Allah, dihitung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nak cari Rasulullah. Rasulullah sedang menyelesaikan urusan umat yang begitu ramai. Maka apakah yang kita nak persembahkan kepada Rasulullah? Nak menyatakan bahawa aku ini cinta padamu wahai Rasulullah SAW. Maka tak ada cara lain. Nak berubah jadi baik, bukan terus jadi baik. Tinggal benda jahat dulu. Tinggal benda jahat dulu, kemudian lakukan perkara kebaikan. InsyaAllah, mudah-mudahan nasihat daripada Yang Bahagia Datuk Kazim, juga nasihat daripada Yang Bahagia Ustaz Muhammad Yaakob Yusra pada malam ini menjadi pencetus semangat untuk kita melakukan penghijrahan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Terima kasih banyak kepada kedua-dua ahli panel, Yang Bahagia Ustaz Datuk Kazim dan Ustaz Muhammad Yaakob Yusra, dan juga kepada penganjur kita pada malam ini. Dan jangan lupa pada malam esok dan seterusnya ada malam cinta Rasul, bersalawat kepada Nabi SAW. Maka bawalah anak-anak keluarga kita untuk hadir beramai-ramai, insya-Allah. Sekadar itu sahaja yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang baik kelemahan diri saya sendiri, saya pun kemaafan. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.